Masa tu Ali nampak muka ayah dia nampak lega sangat. Tapi bila ayah pandang Zarif, muka ayah berubah jadi risau balik. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan dekat pintu. Mereka semua terkaku dekat ruang tamu tu. "Jangan jawab," kata Mak Ali. Sekali lagi bunyi orang ketuk pintu. Kali ni lagi kuat lagi. Tok 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 tok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan 4 kisah seram, dari kisah penjual ayam golek hingga kisah pelik yang menghantui Ali dan penduduk kampungnya. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Anda mesti pernah makan ayam golek kan? Okey, kali ini saya akan kongsikan kisah pelik yang dialami oleh penjual ayam golek bernama Ahmad. Kisah ni berlaku di sebuah kawasan Felda di Kulai Jaya, Johor. Hampir setiap malam, Ahmad jual ayam golek dengan pembantunya bernama Samin dekat simpang masuk Felda tempat keluarga dia tinggal. Dia berniaga dari pukul 3 petang sampai 10 malam atau sampai ayam tu habis. Ayam golek Ahmad ni memang sedap. Tak hairanlah kalau dalam sehari biasanya sekitar 18 hingga 20 ekor boleh laku. Sebut je Ahmad golek, semua penduduk sekitar Felda tu tahu. Sesekali ada jugalah ayam goleknya tak habis, tapi selalunya habislah. Satu hari hujan lebat turun tak henti-henti dari pukul 7 petang sampai larut malam. Kalau teduh pun sekejap je, lepas tu lebat balik. Dah pukul 10 malam, takkan aku nak tutup gerai? Ayam banyak lagi ni, kata Ahmad pada Samin. Samin cadangkan pada Ahmad supaya buka gerai tu sampai ayam habis dijual. Tak kira lah sampai pukul berapa, janji habis. Takkan nak simpan ayam yang tinggal 11 ekor ni untuk dijual esok? Kalau belum bakar tak apa, ini semuanya dah bakar. Ahmad setuju. Lagipun Samin sanggup teman dia sampai ayam tu habis dijual. Ahmad dan Samin terus tunggu pelanggan datang dalam hujan lebat tu. Tuan punya warung makan sebelah gerai Ahmad ni pun dah balik. Tinggal gerai Ahmad je lagi yang masih terang. Mereka terus tunggu dan tunggu. Tak pernah Ahmad berniaga sampai larut malam macam ni. Tapi nak buat macam mana? Ayam dah dibakar, terpaksa jugalah tunggu. Masa terus berlalu. Bosan dah tunggu. Masuk pukul 12.30 malam, Ahmad ajak si Samin dia balik. Mereka pun mula mengemas barang untuk pulang. Masa mereka tengah masing-masing leka matikan bara arang, basuh mana yang patut, buat itu dan ini, datang seorang wanita nak beli ayam golek. Lepas tanya harga, wanita tu terus beli semua 11 ekor ayam golek yang ada. Dia nak makan ayam tu dekat situ juga, tak payah bungkus katanya. Pelik juga Ahmad, biasanya pelanggan akan bawa balik ayam tu pulang. Jarang sangatlah orang beli ayam golek dan makan dekat situ. Kalau ada pun, mereka akan makan dekat warung Mak Atik dekat sebelah tu. Tapi sekarang warung Mak Atik tu dah tutup. Tak ada pinggan nak letak ayam, tak ada orang nak buat air. Letak situ, makan dekat situ, kata wanita tu sambil tunjuk ke arah besen besar, kemudian tunjuk ke arah warung Mak Atik tu. Ahmad terus letak ayam golek dalam besen besar, bekas tempat dia gaul ayam golek dan rempah tu. Kemudian Samin letak besen besar berisi ayam golek tu atas meja warung Mak Atik. Lepas bayar, wanita tu terus makan ayam tersebut. Ahmad bersuara, rezeki kita tak sia-sia kita tunggu sampai malam. Habis juga. Tapi pelik, boleh habis kita makan seorang? Entah, kita tengok je lah. Wanita tadi terus makan ayam golek dengan penuh selera. Sambil sambung kerja mereka, sesekali Ahmad dan Samin perhati wanita tu. Setiap kali wanita tu perasan dia diperhatikan oleh Ahmad dan Samin, dia akan berhenti makan. Kemudian Ahmad dan Samin toleh ke tempat lain.
Namun dari ekor mata mereka curi-curi perhati gelagak wanita tersebut. Masa itulah mereka perasan sebenarnya wanita tu tak kunyah ayam golek tu. Dia gigit dan terus telan ayam tu. Bertambah pelik bila tengok wanita tu habiskan satu persatu ayam tu dengan selamba. Tak sampai 5 minit habis semua 11 ekor ayam golek tadi. Ahmad dan Samin dah rasa tak tentu arah. Betul ke apa yang mereka nampak ni? Lepas habis semua ayam tu dimakan, wanita tersebut terus tinggalkan tempat tu dalam hujan yang dah beransur renyai. Kemudian terus hilang entah ke mana. Samin pergi ambil semula besen besar tempat ayam tadi. Ahmad, licin, kata Samin sambil angkat besen besar tu. Hah? Licin? Ahmad terkejut. Mana perginya tulang-tulang ayam golek tu semua? Takkan wanita tadi makan dengan tulang-tulang ni sekali? Orang ke tu, Mat? Entahlah, aku pun pelik. Tak apalah, janji ayam kita habis, kata Ahmad. Lepas selesai kemas barang tu, mereka pun pulang. Dalam van, mereka sambung lagi cerita tentang wanita tadi. Ahmad dan Samin yakin wanita tu bukan manusia. Masing-masing cuba cari benda-benda pelik pada wanita tu. Pertama, Ahmad perasan yang wanita tu tak basah langsung masa sampai dekat gerai mereka tadi. Sedangkan masa wanita tu sampai gerai mereka, hujan tengah turun dengan lebat. Kedua, wanita tu datang dan pergi secara tiba-tiba. Ketiga, cepat betul dia habiskan ayam tadi dan membuktikan bahawa wanita tu bukan manusia. Keempat, tak ada tulang atau sebarang sisa pun yang tinggal lepas wanita tu selesai makan. Bukan tu je, kesan minyak dari ayam golek pun langsung tak ada. Kelima, wanita tu makan tanpa henti dan tercekik walaupun tak ada air minuman. Keenam, dalam hujan lebat tu mereka boleh dengar wanita tu makan sambil keluarkan bunyi macam seekor binatang berkongsi makanan dengan binatang yang lain. Ada suara macam dengusan dan deraman. Beberapa minit memandu, mereka sampai depan rumah Samin. Macam biasa, sebelum turun van, mesti Ahmad bagi beberapa puluh ringgit pada Samin sebagai upah berniaga. Samin, tengok ni. Kau nampak apa yang kau nampak? Daun. Macam mana ada daun pula dalam pouch bag tu? Kemudian Samin bantu Ahmad kira helaian daun-daun yang ada dalam pouch bag Ahmad. Ada 176 helai, bermaksud sama nilai dengan 11 ekor ayam golek yang mereka jual tadi, iaitu RM176. Seekor harga ayam golek RM16. Selepas kejadian tu, Ahmad dan Samin tak berani lagi berniaga sampai lewat malam. Walaupun tak habis, sekitar pukul 10 atau 10.30 malam, mereka akan pulang ke rumah. Kalau hari hujan renyai atau lebat, mereka tak bakar semua ayam yang dibawa. Walaupun dah siap digaul dengan rempah, mereka serik dengan kejadian wanita tu. Kisah menurun nombor ekor ni berlaku pada tahun 1969, iaitu seminggu selepas kejadian rusuhan kaum 13 Mei tu. Ketika kejadian hari Selasa 13 Mei tu, ramai orang Cina dan Melayu terbunuh akibat rusuhan kaum. Pak Basar ingat lagi kes pembunuhan di panggung Odeon dekat Kuala Lumpur. Dalam satu pergaduhan di sebuah kawasan dekat Kepong pula, 10 orang mangsa telah terbunuh. Mereka dikebumikan dalam satu kubur. Bagi taik judi, terutama sekali nombor ekor, kubur orang mati kena bunuh memang jadi kegemaran mereka untuk menurun. Ini termasuklah seorang kawan Pak Basar yang bernama Malik. Sebelum ni, Malik tak pernah menurun nombor ekor, walaupun ramai tahu dia memang kaki nombor ekor. Tapi bila dipelawa kawan-kawan lain, dia pun bersetuju untuk menurun dekat kubur mangsa pembunuhan. Malik dan kawan-kawannya terpaksa cari senarai nama 10 orang yang kena bunuh tu. Kalau dah namanya kaki nombor, mereka sanggup bersusah payah cari benda tu. Lepas berjaya dapatkan nama-nama tu, mereka berpakat ke kubur tersebut. Rancangan pun mula diatur. Menurut Pak Basar, antara syarat untuk menurun nombor ekor dekat kubur orang mati dibunuh adalah pada tengah malam Selasa. Lepas tu, semua yang ikut menurun mesti diam, tak boleh bersuara langsung masa proses menurun bermula. Biar ketua atau orang yang pimpin upacara tu je yang bersuara. Tak boleh lari kalau nampak sesuatu atau alami kejadian aneh. Mereka kena duduk situ dalam bentuk bulatan sekeliling kubur. Walau apa pun terjadi, jangan sesekali pejamkan mata. Tunduk pandang tanah, tak apa. Kena duduk diam je dekat situ sampai proses memuja dan dapatkan nombor ekor selesai. Syarat yang paling utama adalah kubur orang mati kena bunuh, tak kira dikebumikan seorang atau ramai-ramai, mestilah belum pernah ada orang yang menurun dekat kubur tu sebelum ni. Kalau tak, ia tak akan menjadi. Disebabkan syarat yang akhir itulah, Malik dengan kawan-kawannya sediakan bahan-bahan yang perlu untuk menurun dengan segera. Kalau terlambat, mungkin ada
individu atau kumpulan yang lain buat upacara tu dulu. Lepas dapatkan 10 nama orang yang mati dibunuh, mereka terus sediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti kemenyan, colok setangi, lilin dan beberapa helai kain kuning. Kata Pak Basar, pada malam Selasa 20 Mei 1969, Malik dan 7 orang kawan-kawan dia dah bersedia nak menurun. Dalam perjalanan menuju ke kubur tu, mereka rasa seronok sangat. Masing-masing mula cerita tentang hasil yang akan mereka dapat dan sangat yakin akan jadi kaya, sebab sebelum ni dah ada kawan-kawan mereka yang jadi kaya lepas menurun dekat kubur orang mati kena bunuh. Mereka bukan tak tahu pasal cerita gangguan masa menurun tu. Mereka dengar semua tu, tapi mereka yakin boleh hadapi gangguan tu nanti. Sampai dekat kawasan perkuburan, masing-masing dah rasa seram sejuk. Mana taknya, inilah pengalaman pertama bagi Malik dan kawan-kawan dia, kecuali ketua mereka, Hashim. Hashim dah beberapa kali pimpin kumpulan menurun nombor ekor ni. Setiap kali menurun mesti berjaya. Jadi tak hairanlah antara mereka berlapan ni, Hashim dah ada 2 buah kereta, 3 buah motosikal, 2 buah rumah sendiri dan 14 buah rumah sewa. Semua hasil menurun nombor ekor ni. Jadi mereka yakin kemampuan si Hashim. Bila semua dah duduk bersila dalam bentuk bulatan keliling kubur 10 mangsa tragedi 13 Mei tu, Hashim mula baca mentera. Setelah satu persatu nama 10 korban tu disebut dan seru supaya satu roh mereka muncul, tak semena-mena tiupan angin mula terasa. Masing-masing berpandangan sesama sendiri. Daun-daun dan ranting-ranting yang bertaburan di tanah mula ditiup angin. Colok-colok setangi dan lilin-lilin yang mereka nyalakan dah lama terpadam. Antara nampak dengan tak, mereka tabahkan hati. Kemudian daun-daun dan ranting-ranting pokok mula berterbangan. Colok setangi dan lilin melayang entah ke mana. Angin jadi sangat kencang, sekencang-kencangnya. Kawan-kawan Malik ada yang pejamkan mata dan ada yang berpandangan sesama sendiri. Angin terus bertiup kencang sambil Hashim terus baca jampi serapah dengan kuat. Tiba-tiba muncul bayangan hitam besar dan tinggi dari belakang Hashim tu. Disebabkan lembaga tu dekat belakang Hashim, dia dan orang dekat kanan dan kiri dia je yang tak nampak lembaga tersebut. Yang lain lagi 5 tu kawan dia dekat belakang nampak jelas lembaga tu. Disebabkan itu pengalaman pertama, separuh daripada mereka terkencing dalam seluar sebab ketakutan, tapi mereka tetap bertahan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka bernama Saim segera bangun dan lari lintang pukang. Bila tengok Saim lari macam lipas kudung dengan seluar basah kena air kencing, yang lain pun ikut bertempiaran lari dalam gelap malam dengan angin ribut, termasuklah si Malik. Masing-masing tewas dengan ujian tersebut. Bila Malik dan beberapa orang kawan-kawan dia hilang entah ke mana, satu bunyi dengusan kuat bergema dekat kawasan kubur tersebut. Angin yang tadinya bertiup kencang terus hilang sekelip mata dengan kelibat lembaga besar tadi. Daripada 8 orang yang ikut menurun, sekarang tinggal 3 orang je yang kekal dekat situ. Kata Pak Basar, Hashim bukan main marah lagi pada kawan-kawan dia yang cabut lari tu. Itulah kali pertama dan terakhir mereka pergi menurun. Tak nak ikut lagi, takut dan serik. Sampai hari ni Pak Basar tak tahu adakah kawan-kawan dia tu masih setia dengan nombor ekor atau tak. Sebab ada yang dah naik haji dan seorang daripadanya dah meninggal dunia. Malik pula kata Pak Basar, kali terakhir dia jumpa Malik masa pulang dari haji tahun lepas. Ketika kejadian, Husin berumur 8 tahun. Husin terbaring atas tilam yang dibentang dekat ruang tamu rumah kayu peninggalan arwah atuknya. Keadaan rumah sepi. Ayah dah ke pejabat dan adik-adik dah ke sekolah. Cuma ibu dia je yang ada dekat dapur tengah siapkan makanan tengah hari. Sepatutnya Husin ke sekolah hari tu, tapi dia demam panas malam tadi dan diasingkan supaya tak jangkit adik-adik dia yang lain. Husin termenung kebosanan selepas terjaga tadi. Nak tengok TV, mana ada siaran pukul 11 pagi ni. Masa tengah bosan tak tahu nak buat apa tu, tiba-tiba kedengaran nama dia dipanggil dalam nada berbisik. Husin, 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 Husin. Disebabkan suara tu macam suara kanak-kanak macam dia, Husin ingat ada kawan dia datang melawat. Husin pun toleh ke ruang tamu, tapi suara tu datangnya dari tingkap ruang tengah. Husin tengok tingkap berdekatan dan nampak ada seseorang tengah bergayut dekat penghadang kayu tingkap. Kata Husin, orang tu kepalanya kecil, besar kepala bayi, mata besar terbuntang tapi tak ada kening, tak ada hidung dan mulutnya ada gigi arnab 2 batang terkeluar. Kepalanya pula botak, kulit muka hitam berkerak,
kering macam orang ada penyakit kulit. Kemudian dengan perlahan-lahan makhluk tu naik ke atas dan bertenggek dekat penghadang kayu tingkap. Nampak jelas tubuh badannya macam lelaki dewasa yang tegap tapi dipenuhi dengan bulu-bulu halus yang lebat. Sambil bertenggek macam monyet tengah duduk, muncul-muncul mulut makhluk tu memanggil-manggil nama Husin. Husin, 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 Husin. Tak tahu kenapa Husin rasa badan dia macam lumpuh, tak boleh bergerak. Tekaknya terasa kering teramat sangat sampai tak boleh nak bersuara. Husin cuba berfikiran positif, mungkin mimpi agaknya, dan terus tutup mata rapat-rapat dengan harapan bila buka mata nanti benda tu dah tak ada. Dah lama sikit tutup mata. Husin buka mata perlahan-lahan. Kalau tadi makhluk tu bertenggek dekat penghadang tingkap, sekarang ni dia dah ada dekat lantai rumah. Husin perasan makhluk tu badan dia je yang tegap tapi kakinya kecil, kurus. Bila makhluk tu dah mula mengesot, masa tu juga Husin dah terkencing dan cuma mampu menangis je. Lebih kurang jarak 3 meter macam tu. Makhluk tu berhenti dan tenung je Husin. Husin alihkan kepala ke arah lain sambil tutup mata rapat-rapat, tapi kedengaran lantai kayu berkeriuk-keriuk dan berhenti dekat hujung kaki dia. Bila Husin buka mata sikit, dia tengok makhluk berbulu tu dah menonggeng pula dengan muka betul-betul menghadap tapak kaki Husin. Husin terus menjerit sekuat hati sampai dia rasa suara yang tersekat dekat kerongkong keluar sikit demi sedikit. Sampailah jeritannya, "Mak!" memecah keheningan rumah tu. Husin cakap lepas panggil maknya, makhluk berbulu tu cepat-cepat mengesut pakai tangan menuju ke tingkap dan terus terjun ke bawah rumah. Rumah Husin ni rumah kayu bertiang tinggi. Bila maknya datang, Husin meraung-raung cakap ada hantu. Tapi mak dia cuma cakap, "Oh, mana ada hantu siang-siang ni." Sekarang Husin dah berkeluarga, tapi masih lagi kena bahan dengan adik-beradiknya yang lain gara-gara kes menggigau kencing atas tilam tu. Dan tak ada siapa pun dalam keluarganya yang percaya dengan cerita hantu si Husin. Semua cakap Husin buat cerita untuk cover line. Kesian Husin. Tiap-tiap malam, tak kira dalam apa cuaca sekalipun, ada sesuatu yang akan berjalan melintas rumah Ali sambil bersiul. Tapi Ali cuma boleh dengar bunyi siul ni kalau dia duduk dekat ruang tamu atau dapur rumah. Rumah Ali ni boleh dikatakan rumah paling hujung dalam kampung ni. Lepas je rumah dia ni, dah jalan mati. Kalau kereta salah jalan, selalunya terpaksa patah balik lah. Biasanya bunyi bersiul tu akan mula kedengaran dari bahagian depan ruang tamu dan benda tu akan berjalan sampai ke bahagian dapur. Bunyi bersiul tu akan hilang bila sampai ke jalan mati dekat belakang rumah Ali ni. Masa kecil-kecil dulu, Ali dengan kakak dia selalu jugalah pergi ke bahagian dapur rumah nak curi-curi dengar bunyi bersiul ni. Mak dan ayah tak suka mereka buat macam tu. Kalau ayah dapat tangkap mereka cuba curi-curi dengar, ayah mesti mengamuk punya. Tapi ayah tak pernah lah mengamuk lebih-lebih. Walaupun pernah cuba curi-curi dengar, mereka tak pernah langgar pantang larang yang ayah dengan mak pernah bagi tahu mereka berdua. Pantang larangnya, jangan sesekali cuba untuk tengok benda apa yang bersiul dekat luar rumah tu. Kampung Ali ni pelik sikit. Keluarga mereka mula pindah ke kampung ni masa umur dia 6 tahun. Rumah mereka sederhana je dan kampung ni ramai kawan-kawan sebaya dengan Ali. Tahun ni Ali dah mula masuk tingkatan 1. Dia seronok tinggal dekat kampung ni. Cuma bunyi bersiul tu je lah yang Ali rasa pelik sikit. Apa-apa pun, bunyi bersiul tu bukanlah gangguan pada Ali. Sebab bila berada dalam bilik, bunyi bersiul tu tak dengar sangat. Tapi mak ayah dia tetap tak suka bercakap pasal bunyi tu. Jadi Ali pun malas lah nak tanya berlebih. Ayah Ali ni jenis lelaki sadar, tinggi dan suka kontrol macho. Biasanya ayah tenang je bila berdepan dengan masalah. Kecuali bila ayah dengar bunyi bersiul tu, riak muka ayah akan mula nampak cemas dan sentiasa ingatkan anak-anaknya supaya jangan sesekali cuba intai luar rumah bila bunyi bersiul tu lalu dekat luar rumah mereka. Masalahnya kalau mereka nak intai pun tak boleh, sebab ayah dah pasang bidai dekat bahagian dalam tingkap rumah. Bidai tingkap tu diperbuat dari kanvas tebal dan tutup seluruh bingkai tingkap dari atas sampai ke bawah. Dekat bahagian bawah bidai tu pula ayah akan kunci dengan mangga kecil. Setiap tingkap dalam rumah mereka ayah pasang bidai ni. Bila malam, ayah akan tutup tingkap, turunkan bidai dan kunci bidai ni semua.
Kuncinya pula biasanya ayah akan bawa masuk ke dalam bilik tidur. Sampai macam tu sekali ayah tak bagi mereka jenguk keluar. Masa hari pertama mereka sampai dekat kampung ni dulu, ketua kampung dengan 3 orang ahli jawatan kuasa kampung ada datang melawat mereka sekeluarga. Masa ni lah ketua kampung bagi tahu pada mak ayah pasal bunyi bersiul tu. Mereka cakap bunyi tu akan mula tepat pukul 3 pagi dan berakhir tepat pukul 3.05 pagi. Benda yang bersiul tu takkan apa-apakan mereka selagi mereka tak tengok wajah dia. Ketua kampung ada bagi tahu juga sebelum ni pernah ada ramai orang luar yang pindah ke kampung ni cuba intai siapa yang bersiul dekat luar. Kebanyakan mereka mati secara misteri. Yang tak mati pula semuanya jadi gila sebab benda yang bersiul tu dikatakan akan ikut dan ganggu orang yang tengok wajah dia sepanjang hayat orang tu. Mulanya mak macam tak percaya. Dia ingatkan orang kampung saja nak prank mereka sebab baru pindah. Tapi bila ketua kampung berkeras kata yang mereka serius, ayah mula mencelah. Ayah cakap ketua kampung nampak serius pasal hal ni. Mungkin dia cuma nak jaga keselamatan mereka. Lepas je ketua kampung dan ahli jawatan kuasa kampung tu semua balik, ayah pergi kedai hardware dan beli kanvas tebal untuk buat bidai. Cepat-cepat ayah pasang bidai pada semua tingkap rumah sebelum waktu malam. Pada malam pertama mereka dekat kampung tu, Ali senyap-senyap pergi bahagian ruang tamu rumah. Ingatkan dia seorang je yang berjaga malam tu. Tapi bila sampai je dekat ruang tamu tu, Ali tengok ayah dia pun ada sekali dekat situ. Ayah buat isyarat suruh Ali jangan buat bising. Ali rasa ayah dia pun nak cuba dengar bunyi bersiul yang ketua kampung bagi tahu tu. Jadi mereka berdua anak beranak tu pun tunggulah dekat ruang tamu. Tepat pukul 3 pagi mereka dengar bunyi orang bersiul. Bunyi siulan tu macam bunyi orang bersiul dengan senang hati. Ceria je melodi dia. Benda tu bersiul sambil melintas rumah mereka. Tepat pukul 3.05 pagi, siulan tu pun hilang. Jadi betul lah apa yang ketua kampung bagi tahu sebelum ni. Tiap-tiap malam bunyi bersiul tu datang dan pergi. Mereka pula memang tak pernah cuba nak intai benda apa yang bersiul tu. Mereka pun terus tinggal dekat kampung tu dengan aman hinggalah ayah Ali dapat jadi salah seorang ahli jawatan kuasa kampung ni. Sebagai ahli jawatan kuasa kampung, ayah dengan ketua kampung akan sama-sama pergi ziarah mana-mana keluarga yang baru pindah ke kampung ni. Tujuannya hanya satu, untuk bagi amaran tentang benda yang bersiul tu. Ada juga setengah keluarga yang baru sampai ke kampung ni yang ambil mudah pasal bunyi siulan ni. Mereka intai juga benda yang bersiul tu. Biasanya lepas mereka mengintai, keluarga-keluarga ni akan pindah keluar secara mengejut. Muka mereka biasanya nampak pucat dan bila ditanya, tak pernah ada yang cakap apa yang mereka dah nampak. Muka mereka nampak macam sentiasa dalam ketakutan dan tak ada orang kampung yang tahu apa jadi pada mereka bila pindah keluar dari kampung tu. Disebabkan kes-kes macam ni lah, mereka sekeluarga makin risau nak langgar pantang larang. Hinggalah satu hari ada satu keluarga baru pindah ke kampung mereka ni. Keluarga ni 3 orang, si ayah, si emak dan anak seorang umur sebaya dengan Ali. Mereka dari Shah Alam pindah dekat kampung ni sebab si ayah ni terpaksa bekerja dekat daerah ni selama 4 tahun. Si anak yang sama umur dengan Ali tu nama dia Zarif. Hari pertama mereka pindah dekat kampung ni, ayah dengan ketua kampung dah pergi melawat dan bagi amaran pasal benda yang bersiul tu dan berjaya yakinkan mak ayah si Zarif ni. Mereka pun pergi beli kanvas buat bidai juga, sama macam ayah Ali buat pada tingkap rumah mereka. Sebabnya mereka tak nak Zarif senyap-senyap intai benda tu. Ali tak rapat sangat dengan Zarif ni sebab dekat sekolah mereka berdua tak sama kelas. Hinggalah satu hari tu, mak ayah si Zarif ni tumpangkan Zarif dekat rumah Ali. Mereka terpaksa keluar kampung untuk satu malam sebab ada urusan kerja. Malam tu, masa Zarif, Ali dan kakak si Ali ni tengah tengok TV, Zarif ajak Ali dengan kakak dia intai benda yang bersiul tu. Masa tu jam dah dekat pukul 3 pagi. Rumah Zarif semua tingkap ayah dia pasang bidai dan suruh anak kunci tingkap tu. Tapi rumah Ali, ayah dia tak suruh anak kunci bidai tu. Kebetulan pula masa Zarif pergi tandas lepas ayah Ali kunci bidai tingkap tu, dia nampak ayah Ali letak anak kunci bidai tu atas meja makan tadi. Dia pun ambil lah anak kunci tu. Ali pun perasan juga yang ayah dia memang dah lama tak sorokkan kunci bidai rumah mereka sejak 2 tahun kebelakangan ni. Sebab ayah Ali tahu mereka adik-beradik tak akan langgar pantang larang untuk intai benda yang bersiul tu. Kau tak percaya, pergilah dapur tengok kunci bidai tu ada lagi ke tak atas meja, kata Zarif. Ali pun cepat-cepat bangun dan pergi ke dapur. Bila sampai dapur, dia tengok anak kunci tu memang betul-betul tak ada atas meja makan. Dan masa tu jugalah tiba-tiba Ali dengar bunyi benda bersiul. Bila tengok jam,
Dah tepat pukul 3 pagi. Ali tergamam sekejap, tak tahu nak buat apa, sebab Zarif betul-betul dah ambil kunci bidai rumah dia. Tak lama lepas tu, Ali dengar bunyi macam suara Zarif dan kakak dia dari kawasan ruang tamu rumah. Ali berlari pergi ke ruang tamu pula. Masa Ali sampai dekat ruang tamu, dia nampak Zarif tengah buka lok mangga salah satu tingkap dekat ruang tamu tu. Kakak Ali pula ada dekat belakang Zarif tengah tunggu Zarif buka tingkap tu. Ali dengar bunyi klik. Maknanya Zarif dah buka lok bidai tingkap tu. Zarif tergelak bila dia berjaya buka lok tu. Kemudian Zarif dengan kakak Ali ni menghadap tingkap, dan sekarang bunyi besiul tu betul-betul dekat sebelah luar tingkap yang Zarif buka tu. Ali terus berlari ke arah kakak dia, tutup mata dia dengan tangan dan tarik ke lantai ruang tamu. Dalam masa yang sama, Ali dengar bunyi besiul tu betul-betul sebelah luar tingkap tu. Lepas tingkap tu terbuka je, bunyi besiul tu terus berhenti. "Jangan tengok kak, pejam mata, jangan pandang apa-apa," kata Ali. "Tak, kakak tak tengok, kakak takut." Walaupun masa tu Ali dengar suara kakak dia macam menggeletar, tapi dia lega sebab kakak dia tak sempat lagi tengok benda besiul tu. Namun Ali tak dengar suara Zarif. Apa jadi dengan Zarif? Dengan mata yang masih terpejam, Ali meraba-raba cari Zarif. Bila dapat pegang Zarif, Ali rasa tangan Zarif dah menggeletar dan macam orang kena sawan. Kuat betul menggeletar, tapi dia tak cakap apa-apa, tak menjerit, tak ketawa. "Zarif, Zarif," Ali panggil. Senyap. Dengan mata yang masih terpejam, Ali berdiri menghadap Zarif dan membelakangkan tingkap. Sebab Ali nak tengok apa jadi dengan Zarif, tapi dia tak nak tengok tingkap. Takut benda tu masih ada lagi dekat situ. Lepas tu Ali buka mata. Dia nampak muka Zarif pucat macam mayat. Zarif terus menjerit-jerit macam orang kena histeria. Dia terus tolak Ali sampai jatuh ke tepi dan tutup tingkap dan bidai rumah tu. Ali tergamam. Dalam masa sama, Ali dengar bunyi mak ayah dia tengah bergegas keluar dari bilik tidur mereka. "Kenapa ni?" tanya ayah. "Zarif tengok benda tu," kata Ali. Muka ayah terus berubah macam muka orang baru dapat tahu berita anak dia meninggal. "Zarif seorang je yang tengok kan?" "Dia seorang je ayah, kami tak tengok," jawab Ali. Masa tu Ali nampak muka ayah dia nampak lega sangat. Tapi bila ayah pandang Zarif, muka ayah berubah jadi risau balik. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan dekat pintu. Mereka semua terkaku dekat ruang tamu tu. "Jangan jawab," kata Mak Ali. Sekali lagi bunyi orang ketuk pintu. Kali ni lagi kuat lagi. Tok 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 tok. Pintu rumah tu kena ketuk sampai bergegar. Zarif menjerit-jerit ketakutan. Tok 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 tok. Kali ni makin kuat. "Kita call polis," kata Mak. Masa tu juga bunyi ketukan pintu tu berhenti. Mereka semua terdiam, tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba bunyi orang ketuk pintu berlaku lagi, tapi kali ni perlahan dan lembut je. "Polis?" Benda di sebalik pintu tu bercakap. Nada dan suaranya betul-betul sama dengan suara dan nada mak tadi. "Polis? Call polis. Polis? Call polis." "Dah lah, cukup lah, berhentilah," kata Zarif sambil menangis. Bunyi ketukan pintu tu berhenti, tapi boleh dengar benda tu ketuk pintu dapur pula. Lepas tu berhenti ketuk pintu dapur, tapi kali ni benda tu sambung. Dua-dua pintu pula berbunyi. Pintu ruang tamu dan dapur. Benda tu ketuk secara serentak. Zarif terus menjerit. "Cukup! Aku takkan beritahu sesiapa apa yang aku nampak. Tolonglah berhenti." Benda tu berhenti ketuk pintu. Lebih kurang seminit lepas tu, mereka dengar bunyi orang ketuk tingkap yang Zarif buka tadi. Perlahan je benda tu ketuk, tapi tak berhenti. Benda tu ketuk tingkap tu tak berhenti sampai ke pagi, dan Zarif pula tak berhenti-henti menangis. Mereka semua berkumpul dekat ruang tamu sepanjang malam. Mak dia cuba bawa mereka ke bilik tidur, tapi bila sampai bilik tidur, benda tu ketuk pintu rumah balik. Kuat betul benda tu ketuk pintu sampai mereka risau kalau pintu tu tak dapat bertahan dan roboh. Bila mak bawa mereka ke ruang tamu semula, barulah benda tu berhenti ketuk pintu. Tapi ketukan perlahan di tingkap tadi tetap ada sampai ke pagi. Tek tek. Bayangkan sampai ke pagi dia ketuk tingkap. Bila dah dekat nak subuh, barulah benda tu berhenti ketuk tingkap rumah. Sepanjang malam mereka semua tak boleh tidur. Bila ketukan dekat tingkap berhenti, ayah tak terus buka tingkap. Dia tunggu sampai matahari keluar dulu. Bila dah pukul 7.30 pagi, dekat luar pun nampak dah semakin cerah. Ayah bawa mereka semua masuk bilik tidur. Lepas tu baru dia pergi buka tingkap dan pintu untuk tengok keadaan. Bila ayah dah yakin keadaan selamat dan benda tu dah tak ada, dia datang
datang dan bagi tahu, okey, benda tu dah tak ada dekat luar. Mak ayah Zarif balik lebih kurang tengah hari macam tu. Bila mereka sampai, mak ayah Ali bagi tahu apa yang berlaku dan mereka berbincang lama dekat ruang tamu. Ali dengan kakak dia tak dibenarkan dengar dan disuruh masuk ke bilik. Seminggu lepas tu, Ali dapat tahu yang keluarga Zarif dah nak berpindah keluar dari kampung tu. Masa mereka tengah punggah barang naik atas lori, Ali cuma tengok dari jauh. Muka Zarif masa tu dah tak sama macam selalu. Muka dia putih dan pucat. Bibir dan rambut dia nampak sangat-sangat kering. Mata Zarif pun nampak merah macam orang kena sakit mata. Ali teringat ketua kampung ada cakap masa mereka mula-mula sampai kampung ni dulu, orang yang nampak benda tu takkan tenteram sebab benda tu akan menghantui orang yang nampak wajah dia sepanjang hayat. Petang tu keluarga Zarif pindah dan Ali tak pernah nampak mereka lagi. Keluarga Ali ni masih lagi tinggal dekat kampung tu. Bunyi bisul tu pun masih lagi berlaku tiap-tiap malam. Tapi mak ayah dah tak benarkan kawan-kawan bermalam dekat rumah mereka lagi. Ayah pun dah mula sorokkan balik kunci bidai tingkap tu. Alright, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah itu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.